العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita menyambung bacaan kita daripada Riyadhus Salihin jilid 2. Kita muka surat 284 kami. Ya, betul Ustaz. Kita masuk hadis yang pertama. Betul? Ya, daripada Asma. Ya. Oh, pandai Pak Mi guna mana. Al-Imam Nawawi menyambung bab ini dengan hadis yang pertama. Wa an Asma radhiyallahu anha. Wa an Asma radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabatha al-hasbah faman raqa sha'raha wa inni zawwajtuha afa'asilu fihi faqala la'ana Allahu al-wasilata wal-mawsula muttafaqun alayh wa fi riwayatin al-wasilata wal-mustawsila. Terjemahan dia dari Asma, bacaan dia Asma dengan Hamzah. Asma, bukan Asma. Asma. Daripada Asma radhiyallahu anha, kata dia bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku tertimpa penyakit panas sehingga rambutnya rontak. Agus, rontok maksudnya gugur. Asabathal hasbah, rambut dia gugur. Bacaan dia rontok. Jaga kau Gus. Dan saya akan segera menikahkannya. Maka apakah boleh saya menyambung rambutnya? Baginda menjawab, Allah mengutuk, melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang disambung rambutnya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebut orang yang menyambung rambut dan orang yang minta rambutnya disambung, kedua-duanya dilaknat. Ikhwan, kita telah membahas kenapa dilaknat kan? Itu perbahasan kita dah lalu. Dan kes-kes macam mana dan kes macam mana yang ada di zaman hari itu kan? Cuma saya tambah sedikit di sini, iaitu pada perkataan laknat. La'ana Rasulullah, la'ana Allahu, Allah laknat. Ulama-ulama bahasa ada memberi sedikit pembahasan. Kata mereka, andai kata kita jumpa hadis itu kata Nabi melarang satu benda. Ada tak ada sebelum ni kita jumpa perkataan Nabi melarang? Ada kan? Melarang satu benda.
Kemudian kita jumpa pula perkataan Nabi melaknat satu benda atau Allah melaknat satu benda. Para ulama bahasa kata perkataan laknat lebih besar daripada perkataan dilarang. Sesuatu larangan tidak menunjukkan kepada pengharaman. Kadang-kadang dia makruh, kadang-kadang dia haram. Tetapi suatu perkataan apabila disebut laknat, maka laknat tak dapat dibaca dengan makna yang kedua, melainkan makna dia benda yang Allah sangat tak suka. Maka di sini disebut perkataan laknat. Sama dengan satu hadis lain, para ulama kata secara lisan Nabi tidak melarang wanita pergi ziarah kubur. Tak ada. Sebagaimana lelaki-lelaki boleh ziarah, perempuan juga boleh ziarah. Tapi Nabi pernah menggunakan perkataan la'anallahu zawarat. Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Tak disebut larangan, tapi disebut laknat. Laknat maksudnya besar, lebih besar daripada diharamkan satu benda. Maka disebut zawarat. Zawarat. Zawarat ni bukan wanita pergi ziarah pada hari mati tu. Zawarat ni berulang alik, rumah kubur, rumah kubur, rumah kubur, sentiasa ziarah kubur. Zawarat. Maka perbuatan itu dilaknat. Kenapa? Kerana mengikut tradisi, perbuatan itu biasanya dia merujuk kepada dia tak menerima takdir Tuhan. Dia mula nak tunjuk protes. Tak boleh hidup lah, apalah, kalau anak dia dihilang keturunan lah, dihilang apakah, maka berlaku zawarat, ulang alik. Bukan ziarah biasa-biasa. Dia ziarah bila 6 bulan sekali, hari mati tu dia pergi lah sat, tu dia balik. Lepas tu bila pula lepas 3 minggu dia pergi sat. Yang tu bukan zawarat, yang tu bukan berulang-ulang. Yang ni sehari duha dia pergi, lohok dia pergi pula, dia balik sat, petang dia pergi pula, dia balik sat, mandi-mandi, makan-makan, rehat sat, dia pergi pula. Sehari dekat 4 kali dia pergi. Itu nama dia zawarat, sentiasa menziarahi kubur. Ini satu pelajaran penting. Apa dia? Walaupun benda tu benda baik, ziarah kubur ni benda baik. Pakcik setuju dengan saya? Ya. Sebagai leader in the center, are you agree with me? Yes. Always agree. Ya. Abang Man nak terjemah ke Abang Man? Tak payahlah. Abang kata tak payah. Itu kelebihan orang Jelutong. Tak payah terjemah. Apa bahasa pun tak payah terjemah. Walaupun ziarah kubur ni baik, tuzakirukum, mengingatkan kamu kepada mati. Betul. Dan mayat pun mendapat manfaat dengan ziarah kita. Allahumma ghafir lahum, kan dia mendapat. Tetapi kerana teknik ziarah itu tidak menepati cara Rasul, maka dilaknat. Walaupun dalam ziarah kubur itu penuh dengan kebaikan, tapi kerana kaifiat ziarah tak ikut Nabi, tak diterima. Maka itulah pelajaran yang akbar kita dapat, bahawa niat yang baik tidak boleh mengubah cara sunnah. Niat yang baik kerana Allah, cara pun mesti baik, itu cara sunnah. Kita sayang dengan orang mati, kita sayang apa pun dengan orang mati, kita nak buat apa ke dia? Buatlah apa-apa yang ada dalam hadis, tetapi mesti sama dengan petunjuk Nabi Muhammad. Dulu masa belajar bab solat, disebut pada kita dalam kita punya kita punya subulus salam, kita dah lalu dah. Di antara benda yang Nabi pernah buat dalam solat jenis siriyah ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar, kan, jenis sembahyang tak dengar apa baca, dan jenis sembahyang yang kita tak dengar imam baca ni, 2 rakaat, 1 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak, kan. Baik. Ada benda dalam riwayat sebut Nabi baca surah pada rakaat-rakaat itu. Rakaat ketiga Nabi baca surah, rakaat keempat Nabi baca surah. Walaupun sembahyang tu tak dengar, baca juga surah. Para ulama bincang kepada kita, macam mana Nabi buat benda tu? Para ulama kata benda ni ahyanan, kadang-kadang sekali. Bukan tiap kali sembahyang, kadang-kadang sekali, bila-bila sekali buat.
Baca surah baik Pak Cik, Abang Syarif, kan? Pak Cik, baca surah. Bukan kita baca buku cerita. Kita bukan baca buku sejarah. Sejarah apa bapa? Sejarah hantua. Kita tak baca sejarah hantua. Kita tak. Ini semua menarik. Klasik kan? Dia tarik kita bisa klasik. Tuai padi antara masa. Baru saya tahu pasal saya dapat teka-teki. Siapa punya telefon bunyi lagu tu? Hari ni baru saya tahu. Inilah orangnya. Ya. Maka sekejap lagi sembahyang maghrib, sembahyang isyak sekejap lagi, bila kita tak dengar 2 rakaat imam baca, kita dan habis Fatihah, imam tak rukuk lagi, kita baca surah. Lepas tu besok kita buat benda yang sama, lusa kita buat benda yang sama. Based on salah tak salah? Tak salah lah. Tetapi based on sama tak dengan Nabi? Tak sama. Kerana Nabi bukan buat tiap-tiap hari. Nabi buat bila-bila sekali. Maka walaupun benda tu baik, baik itu terletak di bawah cara Rasulullah. Maka kerana itu sunnah ni dia tidak membuka ruang kita mengambil petunjuk selain daripada Muhammad. Tidak. Kerana kita kata isi kepada Islam itu adalah mengikut Muhammad. Tunduk, patuh kepada Allah, sujud kepada Allah kerana Allah, dan cara kita membawa diri kita kepada Allah mesti dengan satu cara sahaja, cara Muhammad. Maka tak boleh setiap hari kita nak sembahyang rakaat ketiga, rakaat keempat nak baca surah, 3 ke 4 nak baca surah. Dan ada riwayat pula menjelaskan Nabi pernah baca surah derah dalam sembahyang lohak dengan asar, dan makmum dengar. Maka start daripada besok Zuhur kita pun sembahyang Fatihah baca derah, lusa derah, tulat derah. Kita kata Nabi pernah buat. Memang benar Nabi pernah buat, tapi Nabi bukan buat selalu, bila-bila sekali, kadang-kadang. Pasal itu dia kata ahyanan, kadang-kadang. Kadang-kadang ni bermakna jarang-jarang sekali. Betul Cik Din? Ya. Walaupun itu dibuat oleh Nabi. Ini cerita benda Nabi buat. Benda sungguh Nabi buat. Ya, sungguh Nabi buat. Sabit Nabi buat. Sabit Nabi buat. Tapi cara nak buat kena ikut Nabi. Ini kan pula benda tak sabit Nabi buat. Macam mana kita nak buat? Ini hak kita abang tadi Nabi buat. Nabi ngajak kita ziarah kubur. Bila Nabi tengok kawan tu ziarah kubur lebih daripada had, terus Nabi kata dilaknat. Wahad starting tu Nabi. Tapi bila dia tengok cara tu menyeleweng, nak melampau dah, dia stop. Yang ajak melontak ni Nabi. Bila dia tengok sahabat melontak agak melampau, terus dia kata halakal mutanatti'un. Binasa orang yang melampau dalam melontak. Apa hal kawan tu buat? Bukan dia haria sampai 14 biji batu. Batu tu agak lebih gede Agus. Lebih gede daripada kerikil. Lebih nala bang. Ini Agus panggil gede. Kita je tu panggil nala. Nala punya batu dia sudah pergi hawing pergi. Nabi kita pasal apa pergi hawing batu tu gamaknya dia marah kat setan tu ke. Dah Nabi kita dah halak. Nabi kita binasa orang yang melampau. Sedangkan yang start melontang Nabi. Sahabat ni tak tahu nak melontak macam mana, dia tengok Nabi. Tapi bila cara dia salah, walaupun itu ajaran Nabi, tapi cara buat tak sama. Nabi kata melampau, Nabi kata salah, Nabi kata dilaknat. Kadang-kadang Nabi tengok melampau tu lebih sangat, Nabi kata dilaknat. Bila Nabi tengok melampau tu tidak sampai nak mensyirikkan, pasal tanah kubur ni boleh buat jadi syirik. Dalam hal melontak ni Nabi tak sebut dilaknat, Nabi kata binasa. Apa kamu buat tak ikut cara aku, tak diterima oleh Tuhan, binasa. Apatah lagi kalau benda tu Nabi tak ajar, langsung tak ada, kita pergi buat. Tak mana nak letak orang cari. Maka inilah satu perkara yang kita kena tahu, kita belajar. Baik, An-Nawawi masukkan hadis ini untuk menyokong tajuk di atas yang telah kita bahas. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dengan matan hadis seperti tersebut di atas, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada Asma, dan ada lagi satu hadis macam ni juga sama lafaz dia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Humaid bin Abdurrahman
أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه. Dari Humaid bin Abdul Rahman bahwasanya pada musim haji dia mendengar Muawiyah ketika berkhutbah di atas mimbar, di mana dia menerima ikatan rambut dari tangan pengawalnya. Kemudian Muawiyah berkata, wahai ahli Madinah, di manakah ulama-ulama kamu semua? Aku mendengar Nabi SAW melarang ikatan rambut seperti ini, serta mendengar beliau bersabda, baginda bersabda, sesungguhnya kebinasaan Bani Israel iaitu ketika para wanitanya mempergunakan ikatan rambut. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi juga masukkan hadis ini untuk menunjukkan betapa ini sangat-sangat dilarang. Dan kita tahu ikhwan, perbahasan awal sebab-sebab dilarang. Di sini pula disebut kalau diamalkan benda itu dengan tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau antum boleh ingat lagi, kalau saya tanya balik, dulu mereka ni wasilah ni, mereka sambung rambut, cara dia macam mana? Dia guna rambut orang mati, lagi rambut bulu binatang, dan dia tak ada cara lain melainkan dia kena buat lagu tu. Maka benda-benda najis ni Nabi tak mau buat atas kepala, nak bawa semayang sentiasa atas kepala, nak ambil wudu. Nabi tak suka benda tu, benda cemar, benda jejek, benda nadir, tak sesuai dengan kita. Maka berlaku larangan. Dalam hadis Muawiyah ni pula, dia bangkitkan bila dia tengok ada di bumi Arafah benda ni. Maka ketika dia menyampaikan khutbah, maka dia tegaklah benda ni, jangan buat. Wahai zaman dia dengan zaman Nabi wafat taklah jauh mana sangat, tapi benda ni dah banyak jadi. Maka dia sebut satu benda, pasti kita akan kena, yang dulu kena Bani Israel, iaitu dia kata halakat Banu Israel. Perkataan halakat ada dua makna. Satu diucap untuk menunjukkan binasa, halakat, binasa, halak. Macam Allah kata, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul dia dengan makna halak, binasa. Binasa ni pun ada dua makna, sama ada binasa dunia atau binasa akhirat. Lagi satu, halak dengan makna kata apa dia? Dengan makna kata dikutuk. Dikutuk. Wailul, makian, celaka. Hidup hampa akan punah ranah, tak ada berkat. Hampa akan jadi hidup tak ada berkat, tak ada rahmat, berkelahi sama hampa, tak sudah lepas satu-satu. Itu juga dikatakan halak. Orang yang masuk neraka, orang yang masuk neraka di hari akhirat besok juga dikatakan halak, binasa dia. Bila dah masuk neraka, halak. Dia kata habis dah aku. Tak ada harta tak boleh tolong, kuasa tak boleh tolong, anak pinak tak boleh tolong. Halaka anni, dia guna perkataan halaka anni sultaniyah. Dia kata halak, binasalah daripada aku sultan, kekuasaan, kemampuan, semua habis dah. Maka seolah-olah Muawiyah kata sesungguhnya telah binasalah Bani Israel, sama ada tamadun mereka, akhlak mereka, peradaban mereka, hidup mereka binasa. Salah satunya yang menyebabkan mereka binasa, mereka membiarkan wanita-wanita mereka buat kerja ni, kerja yang tak ada berkat ni. Ya, Abang Syarif. Yang rambut ni adalah dia rambut yang perempuan sambung ataupun rambut yang berubah macam putih orang tu. Dari pengawal dia tak tahulah faham. Yang mana? Dia kata
dia terima dari pengawal kan. Pengawal ya. Rambut yang macam ikut pari tu. Adakah yang tu dia boleh maksudkan? Tak ada. Pasal dia kata dekat sini qassatan min sya'rin. Sya'rin ni rambut. Sya'ar. Ini rambut. Yang tu dia bukan sya'ar. Yang tu dia akan guna lagi satu perkataan. Dia kata dia ambil daripada rambut. Maknanya rambut wanita ni. Dia pergi jumpa macam mana-mana, hak dia sambung tu mungkin terjatuh kot, dia ambil, dia pergi tunjuk dekat Muawiyah. Maknanya ada daripada orang mai haji ni duk buat kerja sambung rambut ni. Muawiyah pegang benda tu, dia bawa naik atas mimbar. Dia kata apa ni? Dia kata ni kita buat haji ni ada orang Madinah, ada orang Mekah. Dia kata wahai ulama-ulama Madinah. Mungkin dia tak tahu kot, tapi dia tegur pasal dia dah tahu. Dia bukan hak pukul itu. Biasa tu dia kata aznab bakar. Kalau aznab bakar, hak pukul itu. Yang tu pun Nabi larang. Yang tu juga Nabi larang. Nabi larang bawa yang tu. Tapi yang ni dia kata min sya'rin, daripada rambut yang disambung. Boleh Abang Syarif? Yang tu kita kenal pada perkataan sya'ar, rambut itu. Rish pun jenis bulu-bulu juga, tapi sya'ar jenis naik atas rambut di atas kepala. Lihyah ni bulu-bulu juga, tapi jenis tumbuh bawah dagu. Jadi Arab dia ada perkataan dia. Kalau dia kata sya'ar, kita tengok dia merujuk di mana. Bulu juga, kalau terjemah Melayu bulu. Rish bulu, sya'ar bulu. Tapi kerana perkataan tu dia merujuk ke lihyah pun bulu juga. Bila kata lihyah, kita tak kata atas kepala, dia automatik. Kalau lihyah kawan tu kata atas kepala, maknanya kurdi betul lah. Memang ini kurdi betul lah. Lihyah jenis bulu duduk bawah ni, zuqnun. Zaqnun ni dagu. Apa yang tumbuh di bawah dia lihyah. Apa yang tumbuh di atas ni syarib. Misal bukan Abang Syarif. Abang Syarif syarif. Shin ra ya fa. Syarif bermakna mulia, kemuliaan. Syarif bermakna ni. Dia daripada perkataan syaraba, minum. Syarif orang yang minum, yang bulu di sini tutup, maka dia panggil syarif. Jadi bila disebut syarif, kita jangan kata bulu sini. Kalau syarif, kalau kata bulu ni kurdi ya. Syarif bulu di sini, lihyah bulu di sini, di bawah dagu lihyah, atas rambut sya'ar. Kadang-kadang dia kata rishah. Kita tengok penggunaan dia macam mana. Boleh Abang Syarif? Ya. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mawsulah wal washimah wal mustawshimah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menyambung rambut dan orang yang disambung rambutnya, serta orang yang membuat tahi lalat dan orang yang meminta dibuat tahi lalat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga lagi sekali Nawawi mengangkat bab ini dengan hadis ini, iaitu dilaknat wasilah dan mausulah, orang yang minta rambut dan disambung dan orang yang menyambung, dan washimah washimah orang yang buat tatu, dan mustawshimah orang yang meminta dibuat tatu. Dulu ni kerja ni buat semua perempuan, jarang orang lelaki. Perempuan pasal dia guna semua dengan tamarbutah. Semua orang perempuan dulu buat. Mana orang perempuan dulu dahsyat tu. Dahsyat, terror. Bomo nombor satu pun perempuan. Saya fikir dunia hari ni, kalau boleh buat tatu, orang suka tunjuk tatu, dia menunjukkan apa Abang Man? Orang tu kira boleh kata samsil lah. Sebab dia sakit. Makin banyak tatu di badan dia, makin menunjukkan dia tahan sakit. Tu dia boleh lawan dengan orang. Atau kat hang punya buku 5, kita dah takut dah dia satu badan tatu, pakai jarum lah, besi. Hang boleh tahan namai. Hang pukul aku 2 kali, aku pukul hang sekali. Orang tak jadi kawan, settle. Dulu saya pun tak tahu apa dia punya pasal, tapi Bani Israel cukup suka sangat yang ni, sehingga peradaban wanita mereka rosak. Wanita dah tak jadi wanita.
Pasal tu yang Nabi Musa jumpa tu, dalam ramai-ramai wanita, ada 2 wanita yang tak bersesak ketika ambil ayat dalam. Hak lain semua bersesak dengan siapa? Lagi-lagi rosak. Tak mau. Pasal Nabi Musa tengok ayat beleng ni depa ni. Kehalusan sifat wanita tu ada. Dan depa pula tengok Musa tak bersesak pula dengan orang ramai. Ini laki-laki yang jarang kita jumpa ni pakcik. Laki-laki budiman. Kenapa Mama senyum? Susah cari laki-laki yang budiman. Yang my dis ni semua budiman. Susah cari. Baik. An-Nawawi nak mengambil hadis-hadis ini, menyokong tajuk-tajuk ini bahawasanya ini semua bukan daripada peradaban yang baik, bukan daripada syakhsiyah yang baik. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanassimati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalq Allah. فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya dia berkata, Allah mengutuk orang-orang yang membuat tahi lalat dan orang yang meminta dibuatkan tahi lalat. Tahi lalat ni tatu lah, bukan tahi lalat tiruan kita tu. Yang tu buat kira mengada-ngada aja, tak ada apa, taklah dilaknat sangat. Tapi kalau cik lalat, dia buat tu dia pakai isi betul, dia pergi tempek dan dia jadi isi. Itu tidak boleh. Dan dia ambil isi badan, dia buat jadi cik lalat, dia tempek. Kadang-kadang dia jadi berisi timbul. Yang itu tidak dibenarkan. Itu mengubah ciptaan Tuhan. Tak boleh. Tapi sekadar dia ambil pen hitam, dia pergi pasal gonyo-gonyo hilang, yang tu siru mengada-ngada lah, betul lah, biar pergi kat dia lah, tu sudah kata apa. Yang tu dapat dimaafkan. Baik. Orang yang menggores alisnya, gores ni bukan makna buat dengan ni, dia buang ni, dia tukar dengan warna, makna tak ada habis lah bulu ni, tak naik dah. Lepas tu dia tutup dengan warna lain, tak boleh. Dan yang memanggur giginya, dia asah gigi. Saya kita tengok apa Abdullah bin Mas'ud kata. Dengan maksud untuk memperindahkan dengan mengubah ciptaan Allah. Kemudian ada seorang perempuan menegurnya. Ada satu perempuan dengar dia bercakap, perempuan itu tegur. Maka kata Ibnu Mas'ud, mengapa aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam kitab Allah Ta'ala berfirman, apapun yang disampaikan oleh Rasul kepadamu, maka laksanakanlah, dan apapun yang dilarangnya, maka jauhilah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik ikhwan, daripada hadis Asma' kita baca sampailah kepada hadis keempat, hadis Ibnu Umar. Semuanya berkaitan dengan larangan. Jangan kita menyambung rambut, jangan kita terlibat dengan tatu, kan? Jangan kita terlibat dengan gigi-gigi ni duk piasa-asa bagi rata, semua larangan. Masuk hadis yang ketiga, kita jumpa kenapa larangan itu berlaku. Jumpa sebab yang pertama, ada kebinasaan hidup. Satu. Masuk pada hadis yang kelima, Abdullah bin Mas'ud bagi tahu secara keseluruhannya kenapa dilarang. Maka dia angkat 2 perkataan, dia kata lihusni, iaitu dia buat lagu tu kerana dia nak cantik, dia rasa Tuhan buat tu tak cantik, dia ubah. Al-mughayyirat khalq Allah, dia nak ubah ciptaan Tuhan dekat diri dia. 2 benda inilah menyebabkan kalimah laknat disebut kepada orang yang terlibat dengan 3 benda ini. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud bercakap bab ni, bangkit satu perempuan.
Satu perempuan bangkit. Dia kata pada Abdullah bin Mas'ud, "Ni hang duk sebut benda-benda ni dalam Quran, aku nak cari kat mana?" Dia kata ke Abdullah bin Mas'ud, "Tak ada satu pun dalam Quran." Abdullah bin Mas'ud kata, "Macam mana hang baca Quran tak jumpa?" Maka Abdullah bin Mas'ud baca kat dia ayat tu. Ayat daripada surah Al-Hasyr tu. "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dia kata Allah berfirman, apa yang Rasul beri pada kamu ambil, apa yang Rasul larang tinggalkan. Maka yang aku duk baca ni semua ni yang Nabi larang. Kawan tu kata larangan aku mau dalam Quran, aku tak mau dalam hadis. Abdullah bin Mas'ud kata ini larangan Quran, suruh follow Nabi Muhammad. Maka perempuan tu pun tak kata apa. Jadi ikhwan, daripada tajuk kita baca ini seolah-olah kita dapat satu kesimpulan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi seolah-olah nak bagi tahu pada kita, pada ikhwan, bahawa perkara ini menyambung rambut, ini semua saya katakan dalam hukum asal tak ada sebab. Bahkan wanita yang pertama ni adalah dia Asma, saya fikir dia ada sebab. Tetapi kerana menyambung rambut ketika itu tak ada cara lain, melainkan cara tu je. Nabi tak mau. Dia bagi tahu, dia ni nak bagi menikah anak dia ni. Apa hal? Tak apalah, Nabi kata. Seolah-olah saya kata, bukan ada dalam matan hadis, seolah-olah saya kata, kalau dia mengadu kat Nabi, "Ya Rasulullah, esok depa ni saya bagi kahwin, laki tengok bini rambut rontok, dia cerai anak saya ke mana?" Seolah Nabi kata cerai. Bukan tak ada jantan yang suka perempuan rambut botak. Ada ramai. Jantan pun bukan sama. Dia tengok perempuan tu rambut panjang, dia duduk apalah. Bila perempuan tu potong rambut macam mana askar, macam mana kedek, oh dia kata, "This my lady." Teringat Kenny Roger, "Ladies." Ada jodoh ni jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau gigi tak sama, nak buatlah orang gigi tak sama, ada mudarat tanggung pada diri dia, dia pergi asah, itu alasan dia. Tapi ada orang, kita kata huduh atau orang mana, jodoh tangan Tuhan. Kahwin yang huduh-huduh ni, ya sigak-sigak tak kahwin. Ya kerja besar-besar kan, gaji sebulan 45,000, lonely. Lonely, bukan loan bank, lonely. Tak ada siapa minta kat dia. Pasal tu kita kata jodoh ni urusan Tuhan. Ditulis masa bila Paman? Masa 40 hari. Kita duduk dalam perut mak kita 40 hari pertama, nutfah, alaqah, mudrah. Lepas tu hantar malaikat tulis apa nak jadi dengan hidup kita. Jadi akan ni kita tak ada duit, ni urusan Tuhan. Berapa hari kita senang lenang pula, urusan Tuhan. Sihat tak sihat, urusan Tuhan. Dalam badan ni saya fikir tak ada siapa boleh jaga. Jumpa satu spesialis pakar, saya tak boleh sebut di mana, pakar. Dia pun duk makan ubat kolesterol. Alamak. Dia cadang ke orang. Dia buat pasal makan ni 10 benda tak boleh makan, ni 20 benda tak boleh makan. Duk dengar dia cakap tu, bukan kata makan, apa bala tak boleh minta darah. Nanti mampu kering aku tu je Paman. Dia tu yang duk bagi tahu ke orang, tengok-tengok. Pergi kat kantin dia pun kepak satu pak telan. Kolesterol. Dia pun kolesterol. Siapa punya mau? Rabbal Alamin punya mau. Jagalah cakap mana boleh jaga. Lepas itu hidup ni jangan melampau. Sampai tak percaya Tuhan, sampai tak ada hubungan dengan Tuhan, kita akan merana. Baik ikhwan. Jadi dalam hadis ni kita duk baca-baca semua ni, walaupun kawan ni ada alasan yang menasabah, kerana buat rambut tu tak ada benda lain dan cara buat rambut tiru umat-umat yang binasa ni, Nabi tak mahu. Karena itu saya abang yang dah lepas, satu pandangan para ulama kata haram mutlak. Walaupun botak, walaupun apa, tak boleh pakai rambut lain daripada rambut asli atas kepala kita. Tak boleh. Dia kata haram mutlak, di antaranya dalil inilah. Tapi ulama lain dia kata dak, hadis ni ada sebab larangan. Jadi bila sebab-sebab tu dapat dielakkan, tak pakai najis kan, tidak menyusahkan, maka
larangan haram tu tak ada lah. Lepas tu datang pula hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, sebab kukuh larangan itu pasal apa? Pasal nak lebih elok daripada apa Tuhan buat. Lepas tu dengan niat nak merubah ciptaan Tuhan. Ini semua perangai Yahudi dulu, maka dilaknat. Baik, kesimpulan daripada hadis itu, Nawawi nak bagi tahu pada kita bersesuaian dengan tajuk besar kitab dia Riyadhus Salihin, kalau nak jadi satu orang Muslim yang baik, yang ada hubungan dengan Tuhan, menegakkan sunnah Nabi, elakkan diri kita daripada benda ni semua. Itu Nawawi nak habaq pada kita. Baik, selesai tajuk itu, kita masuk tajuk baru. Nak sambung kan nak berhenti Pak Cik dia? Awal lagi. Okay. Baik, masuk bab baru. Okey, bab tu dah selesai nah. Boleh. Baik. Bab baru tentang larangan mencabut uban rambut kepala dan jenggot. Jenggot ke Agus? Mana betul? Janggut ke jenggot? Dua-dua betul. Pintar lu Gus, pintar lu. Baik. An-Nawawi membuka babun nahyu an natfi syaibi min lihyati wa ra'si wa ghairihima wa an natfi al-amradi sya'ra lihyati 'inda awwali tulu'iha, iaitu bab ada larangan natfi syaib, cabut kita panggil uban di kepala, dan cabut uban di janggut, cabut uban di kepala, dan dia kata larangan cabut uban ni bagi siapa dia? Bagi budak muda yang masa larangan cabut janggut bagi budak muda yang inda awwali tulu'iha, hak mula tu, uban mula ke apa? Janggut mula keluar. Yang kita besar-besar. Janggut mula tu keluar. Jangan duk pi ambil pisau pi. Biar dia keluar dulu. Nak trim pikir kot lain. Jangan mula-mula naik tu rasa tak handsome. Itu yang muda-muda ni. Cak bermal muda lagi. Jaga. Hak mula keluar tu jangan cabut lagi. Okay. Jadi kita ni bukanlah kita ranum dah bakmi, kita ni ranum dah tak keluar apa dah. Dia muda-muda ni jaga. Macam sahabat Azrai, kena jagalah kan. Baik. Cuma masalah dia, An-Nawawi menggunakan perkataan larangan. Seperti yang kita dah belajar dalam bab-bab yang sudah-sudah. Larangan ada dua makna, satu makna dia haram, satu makna dia makruh. Baik, di sini apakah kita nak terjemah dengan makna larangan di sini? Sama ada haram ataupun makruh. Kita kata larangan di sini dia lebih condong kepada makna dianjurkan sangat-sangat. Jangan cabut uban. Uban ni bermakna uban yang naik seirah dengan usia. Uban ada 3 jenis. Uban ada 3 jenis ulama kita sebut. Satu, uban penyakit. Uban penyakit ni tak masuk. Uban penyakit boleh cabut. Itu kita kena tanyalah. Kadang umur 35 cakap berubat. Kita kata berapa umur? Kita baru 35. Kita tengok orang yang umur 65 tak ada uban lagi. Kita kata pakcik pakai dye kan? Dah. Saya tak ada dye semua ni rambut asli. Wih, pakcik daripada kecil tak makan kepala ikan ke? Semua kepala saya makan. Tak ada uban. Sebab dia ada uban. Uban dengan umur dia tu dia tidak apa. Bermakna uban ini uban penyakit. Lagi satu uban ulama kita sebut uban tu naik cepat. Khusus bagi orang lelaki-lelaki. Pun pasal cari penyakit. Cari penyakit. Boleh Abang? Okey. Yang ketiga, uban dia naik dengan umur. Macam umur saya naik uban, betul lah pakcik, beruban lah. Macam pakcik saya tak dapat confirm. Uban apakah? Jadi, baik.
Kalau kita tengok tajuk dia merujuk kepada uban yang timbul seiras dengan usia. Uban itu uban yang memang petanda. Nanti hadis lagi kita baca, tengok Nabi nak sebut apa tentang uban. Dan saya fikir berapa umur patut orang beruban? 40 ke atas pakcik, patut lah. Agus kalau beruban kita kena scan pasal apa Agus jadi lagu tu. So Agus muda lagi, Agus baru 28 ya, muda lagi, tak boleh ada uban kan. Kalau saya tak beruban pelik, pasal apa mamak ni tak beruban? Should be wrong somewhere. Pasal umur kita dah meningkat. So, macam sahabat Roy tak beruban, betul ya. Tak ada, jangan tunjuk tak ada. Kalau ikut orang tua-tua dulu, siapa-siapa yang tak beruban tidak afdal jadi saksi nikah. Tak afdal. Bukan tak sah, tidak afdal. Nak pergi meminang ke, nak pergi merisik ke, nak jadi imam ke, nak jadi qadi ke, nak ke tengah ke depan, mesti syarat dia orang beruban. Budak tak boleh makcik. Budak tak boleh. Itu kes lain. Lani tak cantik, nanti aku balik pakai bedak baru kau tahu. Itu bab lain makcik. Itu bab lain. Baik, clear nah? Jadi ada larangan, maka larangan ni lebih kepada condong dianjurkan. Aci boleh, jangan cabut. Saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Dia orang cakap, dia orang kata uban ni dia orang kata gatai. Dia jadi gatai kan. Pasal tu kita yang nak, selagi tak cabut akak dia tu, dia duduk gatai. Saya tidak tahu. Yang tu lembab Abang Mek. Itu saya tanya Abang Man, betul ke Abang Man? Abang Man kata wallahualam, tak dapat lari jawab. Dia orang kata gatai, mungkin lah, mungkin. Tapi kalau gatai bermakna di situ mungkin ada sebab lain. Tapi hadis nak beritahu pada kita, uban yang naik seusia sama dengan usia, kalau tak ada apa-apa, kita duduk depan cermin nampak putih, tu orangnya aku, cabut ke ataupun tutup dengan pewarna-pewarna ke, tajuk ni nak beritahu aci boleh, jangan buat, biar uban tu di badan, biar. Jadi dia kata bukan saja di rambut, di janggut, dia kata wa ghairihima, dan selain daripada janggut dan rambut, kalau ada uban di dada ke, dia naik. Tapi dengan usia lah, ni umur baru 25 beruban, saya tak boleh cabut pasal ada larangan dalam hadis. Dah, yang tu kena berubat, tu pergi makan ubat. Kalau perlu cukup kepala. Yang ni macam kita ni Pak Mik. Pak Mik tu uban betul ke Pak Mik berubah warna? Baik Pak Mik. Wa an Amru ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tantifu syaiba fa innahu nurul muslim yawmal qiyamati. Hadithun hasanun wa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanida hasanatin. Qala Tirmizi wa huwa hadithun hasanun. Dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, janganlah kalian mencabut uban, kerana sesungguhnya uban itu merupakan cahaya seorang muslim nanti pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i, dan hadis ini para ulama nilai sebagai hadis yang hasan, dan ada ulama menilai dengan hadis yang sahih. Jadi hadis ini ada dua penilaian, hasan satu, hasan sahih satu. Maknanya hadis ini kuat. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut kenapa jangan cabut uban. Bagi laki-laki baik, bagi perempuan baik.
Pendek kata dia Muslim, kalau dia kafir tak ada syafaat ni. Besok di hari akhirat, uban yang tumbuh sama dengan umur ni, dia akan jadi cahaya kita di hari akhirat. Dia tolong kita, apa pun jadi awal akhirat. Hisab jadi awal, masuk syurga jadi awal, semua jadi awal. Ada satu riwayat yang para ulama bawa kepada kita. Riwayat itu daif, tetapi riwayat itu diletak di bawah riwayat ini. Dengan kaedah para ulama hadis, riwayat daif sahaja tidak dapat diangkat, tak ada hujah. Mana-mana riwayat daif yang kita nak angkat, mestilah ada di atasnya riwayat yang sahih, yang menjadi dia punya sandaran awal. Barulah riwayat daif dapat diangkat sebagai penyokong riwayat itu. Riwayat daif saja kita tak akan ambil. Dibawa satu riwayat yang daif, tapi bukan jidan, bukan riwayat daif yang masuk dalam kumpulan palsu, tidak. Untuk menyokong riwayat ini, iaitu daripada Umar Al-Khattab, annahu dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yabki faqala ma yubkika ya Rasulullah. Umar satu hari masuk dalam masjid. Ini riwayat yang daif untuk menyokong riwayat ini. Umar satu hari masuk jumpa Nabi. Dia dapati Nabi masa itu tengah menangis, Umar. Maka Umar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah menangis? Nabi kata, ja'ani Jibril alaihi salam. Nabi kata, Jibril datang ke aku. Wa qala, Jibril kata ke aku. Tapi riwayat ini daif, sekadar menyokong riwayatnya Hasan ini. Jibril kata, inna allaha yastahyi ay yu'adziba ahadan qad syaba fil islami fa kaifa la yastahyi man syaba fil islami ay ya'siya Allah Ta'ala. Hadis ini daif. Nabi kata tadi Jibril mai kat aku. Berita yang Jibril bawa tu buat aku menangis, buat aku jadi teriak. Nabi kata, Jibril kata apa kat aku? Jibril kata, Muhammad, Allah suruh aku bagi tahu kat hang, Inna Allah yastahyi. Allah Ta'ala ni sangat malu ay yu'adziba ahadan qad syaba fil Islam. Allah malu nak azab mana-mana orang yang dah beruban duk ada dalam Islam ni. Maksud dia orang tua. Apa satu dikeluarkan orang-orang yang beruban tak sampai masa dia tak masuk lah. Kau ni dah lama dah hidup sampai beruban. Kemudian fakaifa la yastahi man syaba fil Islam. Bagaimana satu orang yang dah beruban dalam Islam ni, dia pula tak malu buat maksiat pada Tuhan. Yang Tuhan ni malu nak azab dia. Pasal tengok dia tak larat tanggung ni azab. Kulit pun dah kendor, mata pun dah main dulu ni mengaji tak bawa cari mata, tak nampak apa. Tiba-tiba dia boleh derhaka Allah. Tapi hadis ini adalah hadis yang daif untuk menyokong. Jadi para ulama kata hadis yang kita jumpa ni, hadis Nasa'i, Abi Dawud, Tirmizi ni, hadis Hasan ni, menjadi hujah kepada kita kenapa uban itu dianjurkan. Bukan kerana itu dianjurkan sangat-sangat, bukan haram cabut. Tak boleh tahan gatal sangat Pak Mik, panggil cucu cabut bila lepas cabut hilanglah gatal tu, lega ha? Adakah dia buat benda haram? Dah, dia tak masuk larangan yang haram, cuma dia telah buat benda yang kurang afdal. Ibn Qayyim kata apa? Di antara tiupan iblis pada kita, kalau dia ada dua benda, afdal dan tidak afdal, dia akan condong kita buat yang tidak afdal, tinggalkan yang afdal. Itu dia punya talbis, dia punya sandiwara dia. Baik ikhwan, uban ni tanda apa? Ulama bahas. Satu, tanda kawan tu telah lama beribadat pada Allah. Walaupun ada dua orang, satu tak ibadat, satu ibadat, tapi uban tu dia tanda kata lama ibadat. Agama baca macam tu.
Dia ni pun jemaah pun masa Covid memang tak pergi terus lah. Tak Covid pun tak pergi. Beruban. Tak ada lah ibadat dia sangat. Tetapi uban ni, sepatutnya dengan umur macam tu naik uban, maka dikira kawan ni lama dah beribadat dengan Tuhan. Takkanlah ini semua ahli-ahli ibadat yang banyak ni, takkanlah adalah ibadat dia tak macam mana sikit cacat ke, tak kalah nak ambil kira tengoklah ubah hantar kepala dia sujud kepada Allah daripada rambut hitam sampai putih, takkan nak azab dia kot. Tuhan ni bagi mudah kepada hisaban yasira, bagi hisabnya mudah. Satu. Yang kedua, ubah ni tanda apa? Ubah ni tanda manusia yang takut pada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata surah Hud ni buat rambut aku beruban. Kan? Kenapa? Ayat-ayat dalam surah Hud tu menakutkan. Duk baca ayat tu beruban kepala aku. Maka uban itu simbol orang yang bertakwa pada Allah, takut Allah. Yang ketiga, uban ni tanda apa? Uban ni tanda tua. Dan tua tu tanda apa? Tanda ajuz. Ajuz ni apa dia? Lemah. Yang kelemahan ada pada diri dia tu menyebabkan azab Tuhan kalau mai kepada dia tak berbaloi. Jadi dengan sifat azab Tuhan ni, dengan dia tua, dia pun ada takut pada Tuhan, dia pun rajin beribadat, tapi taklah sempurna mana. Maka azab tu nak mai kepada dia, jadi tertahan dengan nur ubannya dari kepala dia. Oh subhanallah. Maka dibacalah orang yang beruban ini orang yang warak. Maka orang-orang yang umur tua tapi masih lagi tergedik-gedik dengan dosa, dia patut berasa malulah dengan orang-orang tua yang saleh ni. Pasal Tuhan tengok uban di kepala dia apa? Sama dengan uban kepala dia. Dari segi tasyabuh pakcik, dua orang ni sama. Tapi Allah lah tahu perbezaan dia apa. Maka mereka ni menumpang orang tua-tua yang bagus-bagus ni banyak. Bila azab nak turun, tengok atas bumi ni putih. Bukan putih awan, putih orang tua-tua. Rambut uban, beruban. Macam kita main mengaji lagu ni. Yang tak beruban berapa orang lah? Abang Syarif, Roy, sahabat kita. Pakcik bukan tak uban, jarang. Kan? Banyak beruban. Malaikat mai berkerumun. Maka kita diberi pengiktirafan oleh Tuhan sebagai orang yang baik. Maka apa kena daripada kita? Kita kena jagalah pengiktirafan Tuhan tu, nur. Baik, ada satu perkara yang kita kena tahu. Baik, saya katakan tadi bahawa uban di kepala, uban di janggut, kalau nak cabut boleh cabut. Sebab larangan ini bukan larangan yang haram. Cuma dia kata kalau boleh janganlah cabut. Maka patut cabut tak patut cabut, Tuhan punya uban tu sendirilah. Baik. Ada satu perkara yang kita kena tahu. Baik, ikhwan. Allah Ta'ala ni, sifat dia, kita kena tahu. Yang ni kita kena ingat selalu. Ya, ini berkaitan dengan kita masukkan bab uban, bab janggut, bab apa lagi? Bab-bab yang tak sampai peringkat wajib, tapi digalakkan kita buat. Kita kena tahu kaedah ni. Kaedah ni dia sebut dengan sifat Tuhan, innallaha yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu sifsafaha. Kaedah ni kita kena ingat. Sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, sangat mencintai, ma'ali al-umur wa ashrafaha. Allah sangat mencintai urusan yang bernilai tinggi. Ma'ali al-umur, urusan yang tinggi. Ma'ali al-umur, urusan yang mempunyai nilai tinggi. Wa ashrafaha, dan urusan yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Bila urusan itu tinggi di sisi Tuhan, mulia di sisi Tuhan, Tuhan akan buat dua benda. Tuhan syariatkan benda itu, Tuhan anjurkan benda itu. Bila ada anjuran daripada Tuhan, sama ada datang daripada Quran atau datang daripada sunnah Nabi, anjur. Anjur apa? Anjur tinggal. Anjur buat. Disuruh kita buat, jangan tinggal, jangan tinggal.
artinya urusan itu ma'aliyal umur wa asyraf. Urusan itu tinggi di sisi Tuhan dan urusan itu mulia, maka urusan itu urusan yang paling Tuhan cinta. Wa yakrahu sifsafaha, dan apabila ada urusan dianjurkan kepada kita jangan buat, ataupun dikatakan anjuran jangan buat, kalau boleh jangan buat, ataupun dilarang kita buat, ketahuilah benda itu sifsafaha, benda itu terlalu rendah dekat Tuhan. Pasal itu Tuhan tidak mensyariatkan kita untuk buat. Maka di atas kaedah ini baru kita boleh faham kenapa benda ni datang, kenapa hal-hal tadi datang. Jangan sambung rambut, jangan buat tatu, jangan duk pergi asah gigi tak ada sebab. Kenapa? Benda itu tidak ada maruah dan nilai dekat Tuhan. Tuhan tak mahu kita terlibat, Nabi tak mahu kita terlibat, walaupun dia uban saja. Saya fikir pakcik, dengan zaman moden ni, kita nak hidup secara modern life ni, uban ni dia benda yang kacau lah. Cukup wanita-wanita di luar sana kalau tak bertudung kan, dia raga, dia seksi, tiba-tiba ada uban di kepala, kira saham dia jatuh. So dia kena buat sesuatu. Uban ni dia kacau kita, dia kacau kita, tak mau tunjuk uban. Tapi agama kata uban itu ada ma'aliyal umur, dia urusan yang tinggi di sisi Tuhan dan dia benda yang mulia. Dan kalau kita dah bercabut tanda-tanda tua ni, kita dah bercabut nur-nur di tubuh badan kita, itu benda yang sifsafaha, benda yang rendah, benda yang aspal, rendah, Tuhan tak suka. Jadi kerana itu ikhwan, janggut Tuhan boleh ilham kepada otak kita lah untuk faham janggut, tapi tak. Tuhan guna Nabi Muhammad untuk tunjuk sunnah janggut. Bermakna janggut itu benda yang ma'aliyal umur, dan benda yang syaraf, benda yang mulia. Maka dikatakan jangan cukup sampai tak ada janggut, jangan cabut sampai tak tinggal selai pun uban. Maka yang cukup, yang tarik semua ni tak ada pasal-pasal ni, yang ada pasal dapat diperhitungkan, yang tak ada pasal ni, maka itu dikatakan sekeji-keji urusan. Walaupun tak sampai dosa, tapi dia termasuk benda Tuhan tak suka. Itulah An-Nawawi, dia punya nak cadang kepada kita, laki-laki ada janggut, laki-laki laki-laki kalau tak ada janggut, nak bincang bab uban macam mana? Tinggal satu tempat lah beruban kepala. Kalau dia bodai, habis lah. Jadi bab ni tak ada sembang, tak ada sembang, rugilah pasti, nur tak ada. Kalau dia ada uban, dia tutup dengan pewarna-pewarna. Dia kata memang ada tapi tak nampak. Begitulah besok di hari akhirat, nur tu ada tapi tak nampak. Kita perlu nur, kita perlu nur. Dalam surah Hadid ada, dalam surah Tahrim ada. Mukmin perlu nur pasal mahsyar gelap, bangkit daripada kubur gelap, nak berjalan ke sana gelap, maka memerlukan nur. Kata orang mukmin, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dalam surah Tahrim. Tuhan kami, sempurnakanlah nur untuk kami, cahaya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Hadid, orang munafik meminta nur pada orang beriman. Depan gelap, belakang gelap, kiri gelap, kanan gelap. Orang beriman, malaikat jawab, pada hari ini tidak ada nur untuk kamu kerana kamu munafik. Maka bila dia tutup nur dia di dunia, besok di hari akhirat cahaya dia bukan tak ada, ada Pak tapi tak boleh pakai. Dia kata awak tak nampak, malaikat kata hanya tutup. Tapi tidaklah sampai peringkat wajib. Bila kita cabut uban jadi berdosa, tidak. Tetapi ini satu benda yang ma'aliyal umur, benda yang bernilai tinggi di hari akhirat dan benda yang mulia. Maka dianjur pada kita untuk wujudkan benda itu pada diri kita. An-Nawawi punya nak orang lelaki-lelaki ni ada benda ni semua, dia bawa hadis yang kedua. Kalau fikir secara logik, hadis pertama dengan hadis kedua dia tak join, tapi Nawawi gabungkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, saya punya tulisan ni tak nampak apa dia kata. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka perbuatannya itu tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni kebanyakan ulama kita guna untuk hal bid'ah. Hal bid'ah. Ini hadis yang melarang kita buat bid'ah sekecil mana sekalipun. Maka saya katakan ikhwan, di dalam ibadat mahdah, ibadat yang kita perlu mengambil petunjuk daripada Nabi, saya kata wallahi tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Semayang, puasa, zakat, kita nak buat haji dan umrah, tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Tetapi di dalam perkara yang bersifat ibadat ghairu mahdah, ibadat yang melibatkan hidup kita hari-hari ni, seperti riwayat Muslim, hampa lebih tahu urusan hidup dunia hampa, di situ disuruh kita melakukan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni dia tak masuk dalam ibadat. Bid'ah hasanah untuk dunia saja, untuk yang tidak merosakkan ibadat. Maka buatlah ni, kita pakai ni semua ni masuk mikrofon ni semua. Hak tadi kita makan nasi kacang, jangan duk cari mana riwayat Nabi makan nasi kacang. Sampai Senin depan pun tak makan lagi nasi itu. Tak ada riwayat Nabi makan nasi kacang. Tu boleh makan? Boleh makan. Dia bukan ibadat mahdah. Ibadat mahdah, sallu kama ra'aitumuni usalli, khuzu anni manasikakum. Halakal mutanatti'un. Hak tadi duk bicara kubur, ikut suka. Sampai Nabi kata laknat. Ini semua ibadat kita tak boleh masuk campur. Tapi kalau ada orang nak buat, kerana kita mengamalkan demokrasi, hak bersuara, kita boleh berhimpun yang tidak mendatangkan syakwa sangka dan ragu, yang tak boleh ditakwil dengan niat-niat jahat, maka bolehlah berkumpul, buatlah apa nak buat. Tetapi untuk kata orang lain jangan buat, kita tak ada hak. Tetapi untuk orang lain memarah kita, mereka juga tak ada hak. Kerana kita berkeyakinan tidak ada bid'ah hasanah dalam ibadat. Tidak ada. Ibadat sebiji macam Nabi, zikir sebiji macam Nabi. Nak tambah apa-apa part dan angle dalam ibadat, mesti mengemukakan dalil, sebut dalil. Kenapa Nabi ajak Bara' bin Azib dalam riwayat Bukhari doa tidak? Kan Nabi kata wabikan nabi alladhi arsalta bihi, dia tukar, dia kata wabika rasuli alladhi arsalta bihi. Ibnu Hajar bawa dalam Fathul Bari, Nabi terus tegur dia. Nabi kata pasal apa hang tukar? Aku kata wabikan nabi, kenapa hang tukar rasul? Ibnu Hajar kata sedangkan perkataan rasul itu semua kita tahu lebih tinggi martabat dia, Nabi tak bagi. Kerana aku ajak lafaz ni. Ibnu Hajar kata maka zikir yang Nabi ajak tu lafaz dia taufiqiyah, tak dapat diubah walaupun satu. Pasal tu bila Nabi wafat, lepas Nabi wafat menjadi perbincangan panas, terutama Nawawi bincang. Tahiyat yang kita baca dalam salat ni, tahiyat awal, tahiyat akhir, bila sampai pada perkataan bukan assalamu alayka ayyuhan nabi, kan? Assalamu alayka, maka jadi perbahasan. Perkataan assalamu alayka, ka itu menunjukkan kawan tu ada depan mata. Sekarang Nabi dah tak ada. Maka sebahagian para ulama kata tukar assalamu ala nabi. Kita tak boleh baca assalamu alaikan nabi, pasal Nabi dah tak ada. Dan dibawalah riwayat kononnya Sayyidina Umar menganjurkan benda ni. An-Nawawi di dalam Al-Azkar membantah dengan keras. Walaupun Nabi ada, walaupun Nabi tak ada, kerana zikir ini lafaz dia mahdah, dia adalah tauqifiyah. Benda Nabi ajak kita tak boleh ubah, maka tidak boleh kita ubah, melainkan kena baca assalamu alaikan nabi. Tapi sebagian ulama kata kena ubah, jadi khilaf, kena ubah. Maka sebagai ulama ubah, sebagai ulama macam Nawawi dia tak mau ubah. Yang Nabi sebut tak boleh ubah,
Agak-agak yang Nabi tak sebut boleh tambah tak? Tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Korang tak boleh, lebih tak boleh, korang tak boleh. Maka kerana itu tidak dianjurkan kepada kita dalam solat baca Sayyidina. Sayyidina bukan bermusuh dengan perkataan Sayyidina, tapi lafaz dalam solat ni lafaz yang mahdah. Tak ada. Pasal itu dalam semua kitab Syafi'i, dalam semua kitab mazhab Syafi'i yang original daripada Al-Um sampai Nawawi menulis Al-Majmu', tidak ada Sayyidina. Tak ada Sayyidina. Yang ada Sayyidina ni buku-buku yang baru ni, buku-buku yang cetak baru ni, yang kemudian datang Nusantara berkembang entah daripada mana. Lafaz tahiyat yang ada dalam Al-Um, lafaz tahiyat ada dalam Majmu' tanpa Sayyidina. Tak ada. Kena dia marah. Kemudian jadi bincang, Sayyidina ni betul-betul boleh sebut ke tak boleh sebut? Sayyidina boleh sebut, dia perkataan Arab, tapi jangan duk ditambah dalam solat. Di luar solat kita nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata, sebab Sayyidina membawa makna pemimpin. Tapi kerana kalimah tu tak ada dalam lafaz yang turun daripada Jibril, maka jangan pakai untuk salat, pakai untuk umum. Dalam khutbah ke, itu yang kita terang. Mereka kata kita ni duk ajar ajaran tak boleh sebut Sayyidina. Mana tak kata pelak. Kata lagu tu cedera lah pasal kita Pak Haji pakai serban. Cedera lah kita ni. Tapi kita ni geram. Kita duk terang tu, dia buat macam Bangli, Pak Bangli. Bukan Bangli, Bangli. Dia jadi macam khayal. Dia buat macam dia buat macam tak reti, dia cakap. Yang kita duk kata jangan pakai dalam solat, bukan kalimah tu tak boleh pakai. Ulama-ulama kita pakai dalam buku dia, tapi di luar solat. Di luar, pasal dia bukan ibadat yang mahdah. Pun demikian, ada ulama kita masih kata lagi apa dia? Kalau untuk solawat, luar solat pun jangan pakai, dalam solat pun jangan pakai, sebab solat tu datang daripada langit. Selawat tu. Adapun yang kita nak pakai Sayyidina ni untuk percakapan yang bukan selawat. Ada tak pandangan ulama lagu tu? Ada. Macam kita bercakap lagu ni, kita kata Sayyidina, pemimpin kita. Anda tengok Nawawi bubuh tajuk, Abang Basyarif buka tajuk tak, buku ni kulit. Tengok yang Arab tu Nawawi tulis apa? Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Sayyidina. Dia kata Riyadhus Salihin daripada kalam pemimpin para rasul. Dia guna Sayyidina, pemimpin. Bolehlah pakai. Tapi sebagian ulama masih kata kalau selawat tak usah pakai. Kerana bila sahabat tanya kat Nabi macam mana nak selawat pada engkau, Nabi tak jawab. Betul? Dalam riwayat Muslim, Nabi sengak turun Jibril ajak selawat. Inilah cara selawat dekat hang Muhammad tanpa Sayyidina. Maka dalam solat kita kata kita sepakat jangan pakai Sayyidina. Adapun luar daripada solat kita kata ada perbezaan pandangan. Satu pandangan yang kata lebih baik jangan, kerana itu lebih etpa dengan sirah yang turun daripada langit. Lagi satu kata boleh kerana dia bukan solat. So make decision lah. Tapi ada pun percakapan hari-hari boleh pakai. Kita kata Nabi Muhammad ini Sayyidina. Sebab ada orang terjemah Sayyidina tu penghulu. Maka dia tanya, penghulu dengan DO siapa besar? Kacau. Aku tu nak kena tukar. Allahumma salli ala DO Muhammad. Dia tu pula kata DO yang ketua menteri siapa besar? Apa enggak? Bila nak habis? Dah. Bukan penghulu ni zaman dulu merujuk pada pemimpin. Kita kata Muhammad itu pemimpin. Dia bukan pemimpin kita, ikhwan. Dia pemimpin Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Yang dia pimpin tu para Anbiya dan para Mursalin, para Rasul. Manalah kita tak masuk dalam pimpinan dia. Maka hadis ni kata, siapa yang buat satu benda tak sama dengan Nabi, apa yang tak sama? Nabi tak pernah cabut uban. Lebih kurang Nabi ada 15 atau 16 lai ubat masa dia wafat. Dia tak cabut. Maknanya Nabi ni orang sihat lah. Dia sampai masa dia mati berapa? 60
63 kan. Ada riwayat kata 65. Base kita kata 63. So masa tu dah ada uban. So okey So, cantik. Kita ni tak sampai 63 beruban. Itu nama dia uban Ghaflah. Kita Ghaflah. Kita Ghaflah. Baik, ya. Boleh Mas. Ya, Mas Syarif. Jadi yang kita tak boleh tambah, kata kalau dalam rokok, dalam sujud kita tambah Nabi ajak 3 kan. Ya. Tapi kalau kita buat 5, kadang-kadang itu menjadi satu kesalahan. Ya. Atau kita boleh buat jarang-jarang, atau kita untuk semayang, misalnya semayang malam atau semayang sunat, kita buat 5. Ya. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sahabat Roy, yang latest punya tajuk kita baca di BRB berkenaan dengan apa? Duduk antara dua sujud kan? Baik. Sependek-pendek bacaan duduk antara dua sujud apa dia? Rabiq firli, Rabiq firli. Betul? Sependek-pendek kan? Baik. Kemudian rawi menyebut Nabi baca Rabiq firli ni dalam solat apa? Dalam solat malam. Dalam solat malam Nabi baca Rabiq firli, dan kadang-kadang Allahumma ghfirli warhamni, betul? Wajburni, wahdini, wajburni, wa'afini, warfa'ni, warzaqni, warfa'ni. Kadang Nabi baca baik. Rawi kata apa? Ketika Nabi baca Rabbi ghafirli, Nabi baca berulang. Dan dia kata kat situ ada riwayat menyatakan Nabi baca lebih daripada 3 kali. Maka dari situ kalau kita ambil riwayat itu, bermakna kalau semayang tu semayang sunat, kita boleh baca lebih daripada 3 kali. Sebab rawi kata demikian. Adapun semayang fardu tidak ada riwayat, melainkan Nabi baca paling banyak 3 kali. Maka dua sifat solat Nabi ni kita jangan campur. Pattern semayang sunat, pattern semayang wajib. Nabi memperbanyakkan doa dalam sujud. Sujud pertama, sujud kedua, dalam tahiyat akhir. Kan? Dalam semayang apa? Sunat. Maka kita jangan semayang fardu, kita jangan perbanyakkan doa dalam sujud pertama, sujud kedua. Sebab Nabi tak ajak itu untuk semayang fardu. Iftitah Nabi semua pendek-pendek untuk semayang fardu, tapi iftitah Nabi panjang-panjang untuk semayang sunat. Jadi kalau Abang Syarif tanya itu untuk semayang sunat, maka jawapan dia boleh. Tapi kalau itu untuk semayang fardu, jawapan dia jangan. Walaupun semayang fardu tu kita semayang seorang, semayang macam Nabi juga. Maka dalam semayang fardu Nabi tunjuk baca doa ni. Abu Bakar datang kat Nabi, ya Rasulullah, apa aku nak baca, doa apa aku nak baca dalam sembahyang? Nabi ajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sampai habis kan Abu Bakar baca untuk sembahyang sunat dia. Untuk sembahyang fardu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, itu fitnah dajjal tu, itu baca untuk semua lima waktu sembahyang fardu. Boleh habis. Kalau imam lambat, kita kata boleh kita sambung. Kita kata afdalnya jangan sambung. Duduk. Tunggu dah. Pasal apa? Dari segi tanya, boleh ke tak boleh? Dari segi boleh tak boleh, boleh lah. Batal ke sembahyang? Tak batal lah. Kalau tanya dari segi menepati tak dengan cara Nabi? Jawab dia, tak menepati lah. Maka imam bila dia baca sampai makmum di belakang ada ruang kosong, makmum dah baca tapi masih ada ruang kosong, itu menunjukkan imam tu tak mengikut sunnah sifat sembahyang. Lepas itu Nawawi kata imam boleh baca sekali atau 3 kali. Kalau dia tengok jemaah di belakang, baca sekali pun tak apa. Yang penting Nabi kata iza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila kamu jadi imam, ringankan sembahyang orang di belakang kamu. Maka sekurang-kurang imam baca subhana rabbiyal a'la dengan satu tamakninah. Tamakninah bermakna relax, khusyuk, tenang, tak ada kadut-kadut apa. Subhana rabbiyal a'la. Okey, Allahu akbar. Sudah cukup. Saat ni dia sembahyang sunat. Nabi kata fal yutawil ma syaa, panjanglah sekehendak mana kamu nak panjang.
Lepas itu ada riwayat kan, Muaz bin Jabal jadi imam. Ingat? Kawan tak boleh tahan, dia pun mufaraqah. Kan? Dia tu punya report kat Nabi. Maka jadi masalah. Nabi kata pada Muaz, kenapa kamu melarikan orang daripada Tuhan? Lain kali Nabi tasmi' isya, cukuplah baca wadduha wasyamsi wadduhaha sabbih isma rabbikal a'la. Cukuplah. Tapi kalau kau semayang seorang-seorang, bacalah Baqarah lah, apalah, kan? Lepas tu ulama bahas, kawan yang duduk belakang Muaz ni, dia semayang sendiri, dia mufaraqah. Dia tinggal Muaz, dia tak boleh pergi. Maka ulama kata kalau imam macam tu keadaan, maka makmum boleh mufaraqah. Tu sunnah tidak mencela. Biasa apa? Pasal imam ni dah keluar daripada sifat dan cara Nabi. Tapi kalau dia semayang sunat, kita nak ikut tarawih panjang-panjang atas kita lah. Sebab sahabat ikut Nabi, sahabat tak mufaraqah. Nabi baca sikit panjang ke surah-surah. Boleh Abang Syarif? Wallahu ta'ala. Ya sahabat. Ada baca yang katakan bila dalam sujud ni bacaan tu sekali 3 kali tapi yang 10 kali. 10 kali. Wah. Wallahu ta'ala a'lam. Luar pengetahuan saya lah. Saya kata wallahu a'lam. Saya kurang tahu. Tapi riwayat tu tahulah lebih pada 3 kali Rabbi ghafir lebih. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Wallahu a'lam. Kalau Pak Mi silap Pak Mi minta maaf lah. Tolong perbetulkan Pak Mi. Ya Pak Mi. Tadi Ustaz mengatakan tak ada bid'ah hasanah. Tetapi Umar ada buat bid'ah hasanah bila Rasulullah masih hidup lagi. Dia buat sembahyang tarawih sebanyak 3 hari berturut-turut. Sahabat-sahabat tunggu hari yang keempat Rasulullah tak keluar. Yang kelima pun tak keluar. Dia lepas sembahyang sendiri-sendiri. Lepas tu Sayyidina Umar mengatakan kepada Bilal, hang tarawih ni hang ramai kita pagi minta maaf lah kalau kami silap kan. Lepas tu Umar buat sembahyang tarawih berjemaah. Yang tu dia kata kan bid'ah hasanah. Betul tak? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha mengetahui. Perkataan Sayyidina Umar dalam riwayat Bukhari itu, ni'matu bid'atu hadhihi. Umar kata inilah senikmat-nikmat bid'ah. Nikmat bid'ah. Kemudian mereka terjemahkan dengan bid'ah hasanah. Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Kalau perkataan itu nak diterjemahkan dengan bid'ah hasanah, rasanya tak tepat. Kerana Sayyidina Umar sendiri banyak benda yang dia tengok orang buat tak sama dengan Nabi, dia pergi tegur. Kan di antara kes dalam Bukhari juga, kes melibatkan tawaf di Kaabah. Bila dia tengok orang duk kucuk Hajarul Aswad lebih sangat, dia nyampi halang. Dan dia berdialog, dia cakap dekat Hajarul Aswad depan orang. Dia kata innaka hajar. Dia kata hang batu. Laula ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana aku tengok Nabi cium kamu, ma qabbaltu. Aku takkan kucuk kamu, kau batu tak ada manfaat dan mudarat. Yang hak lain ni Pak Mi punya duk kucuk hingga lah. Sayyidina Umar kata perhati lah, kita kucuk pasal Nabi je, bukan pasal apa. Kalaulah kita nak kata kucuk tu, pertama Nabi pernah kucuk dan ajak kucuk, maka bolehlah kucuk lama mana, buatlah macam mana sekalipun, tak ada lah istilah nak marah orang kucuk. Tapi Sayyidina Umar marah. Dia kata jangan berlebih-lebih dalam agama. Kadang-kadang Nabi tak buat. Kalaulah perkataan Umar tu kita kata bid'ah hasanah, saya rasa Umar takkan marah orang pergi kucuk Hajarul Aswad lebih-lebih ni. Maka tentu ada makna lain. Ulama-ulama bahasa, seingat saya, semua buku bahasa kata bid'ah yang Sayyidina Umar maksudkan tu bid'ah dari segi lughah, bahasa. Ada apa benda yang Sayyidina Umar buat tu tak bid'ah. Kenapa tak bid'ah? Sebab sembahyang berjemaah bulan puasa Nabi yang start. Mana boleh bid'ah? Cuma Nabi tak start tiap-tiap malam. Sayyidina Umar buat tiap-tiap malam. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar buat berdasarkan satu imam. Lepas tu Sayyidina Umar, seperti riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Sayyidina Umar buat 11 rakaat, bukan 23. Imam Malik menegaskan dalam Muwatta dah, Umar buat 11. Sama dengan Nabi. Tapi Sayyidina Umar buat, Sayyidina Umar cakap,
Mungkin kerana apa? Nabi tak keluar tiap-tiap malam. Kalau ini dikatakan satu benda baru, Sayyidina Umar kata, kenapa zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, sembahyang malam terkenal dengan sendiri-sendiri. Semua tak berani start. Jadi ikut Nabi ni 2 tahun Abu Bakar memerintah, dia macam sepi sah. Tapi ihya lah Ramadan masing-masing. Bila mai Sayyidina Umar, dia Nabi pernah buat, kenapa kita takut nak buat? Anak dia Pak Mik, dalam hal ini bila Sayyidina Umar kumpul sahabat semayang bersatu imam, Ubay bin Ka'ab jadi imam dan Tamim Ad-Dari jadi imam, dia semayang dengan 11 rakaat, seorang sahabat tak ada apa? Tak ada kata ui pasal apa tak ada. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia pernah kata satu benda yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Dia kata apa? Perkataan bid'ah hasanah ni, dia kata jauhi bid'ah ni, iyyakum wal bid'ah, jauhi bid'ah wa in ra'ahu an-nasu hasanah. Kamu kena jauhi bid'ah walaupun orang kata dia baik. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, anak dia dah terkenal dah. Anak dia dah berilmu dah. Nabi dah beri pengiktirafan pada anak dia. Andai kata dia buat tu bid'ah, anak dia dulu akan kata. Dan berapa kali anak dia tegur dia. Kan? Kes bapak dia, anak dia kata bapak aku ni tak betul ni bapak dia. Dia tegur. Ya, dia tegur kan bapak dia. Andai kata apanya Umar buat tu bid'ah, Abdullah bin Abbas akan bangkit tegur. Dan Umar buat tu di depan dalam Masjid Nabawi, yang semua duduk ada kibarus sahabah. Maka kerana tu ulama kata perbuatan Umar tak masuk bid'ah. Tapi kenapa dia sebut bid'ah? Itu merujuk kepada bahasa. Wujudnya bid'ah daripada sudut bahasa. Dan perbuatannya langsung tak bid'ah, dan dia buat hanya 11 rakaat, tak lebih daripada itu. Dan itu bukan dalil kata wujudnya bid'ah hasanah dalam ibadat. Bid'ah hasanah ni ada, tapi bukan untuk ibadat. Untuk ibadat, kalau boleh ada bid'ah hasanah, nescaya kita akan tanya, apa fungsi Tuhan hantar Nabi Muhammad ni? Kalau boleh buat bid'ah hasanah, Nabi Muhammad ni main untuk apa? Dia main untuk ajak kita, kan? Ya. Kenapa Allah Ta'ala hantar Rasul dia daripada kita? Untuk ajak. Tapi dia semua boleh fikir sendiri, boleh kih akut tu, kih akut ni, kih akut tu. Ya, buat apa Nabi Muhammad ada? Dia semua terdik-terdik belakang dah. Itu tidak benar, hujah yang tidak benar. Dan boleh jawab lagi, lebih kurang kita kata lebih kurang ada 10 jawapan dia. Tapi kalau jawab takut pergi pukul 10. Tak boleh nak jawab lah. Boleh Pak Mek? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdika.